Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, alhamdulillah. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat dan kurniaan daripadanya kita masih lagi diberikan umur, diberikan nafas untuk kita terus hidup dan terus beramal, insya-Allah. Jadi yang saya hormati semua para alim ulama, guru-guru serta para pendengar sekalian, alhamdulillah, apa khabar? Moga semua sihat, insya-Allah. Baiklah, untuk kali ini kita akan sama-sama saya lah insya-Allah sendiri akan sama-sama kongsikan pada awak semua tentang nuzul Quran. Yang mana kita dah sambut nuzul Quran ini adalah pada hari Ahad yang lepas. Okey, Ahad yang lepas iaitu yang jatuh malam, iaitu pada 17 Ramadan 1441 Hijrah. Alhamdulillah. Jadi sebagai tanda kita bersyukur, okay? Sebagai tanda kita mengenang akan jasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka eloklah untuk kita ulang kaji semula tentang nuzul Quran ini. Jadi tentang Al-Quran. Jadi apa yang ada pada Quran yang ada pada diri kita sekarang ni? Jadi kita ada Al-Quran. Sebenarnya Al-Quran ini apa? Apa sebenarnya? Al-Quran ni adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Kalam Allah yakni perkataan yang dituturkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sifatnya adalah qadim lah. Sifatnya adalah qadim yang bukan baharu. Jadi kalam Allah ni tidak ada keraguan di dalam kitab tu, walaupun satu perkataan sekalipun tidak ada keraguan padanya. Cita-cita yang ada di dalam Quran, janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di dalam Quran, tidak ada satu pun keraguan. Kita sebagai orang Islam kena yakin dengan sebenar-benar yakin. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini, iaitu kitab Al-Quran ini, tidak ada keraguan padanya. Dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi tuan-tuan puan-puan yang saya hormati sekalian, Al-Quran yang Allah turunkan ini, di dalamnya itu ada macam-macam perkara, ada macam-macam cerita, ada macam-macam aspek yang kita boleh ambil sebagai pengajaran. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala ada berikan janji kepada orang-orang yang bertakwa. Allah bagikan apa? Allah bagi syurga. Contoh firman Allah Subhanahu Wa Taala, Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Maksudnya adalah sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam syurga dan juga mata-mata air. Mereka, yakni orang-orang bertakwa ini, akan mengambil apa sahaja yang Tuhan mereka, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, berikan kepada mereka. Dan sesungguhnya mereka ini, sebelum mereka masuk ke dalam syurga, ketika mereka di dunia, mereka adalah orang yang berbuat baik. Jadi dalam Quran ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang orang yang buat baik. Allah bagi apa? Allah bagi syurga. Orang yang buat jahat pun ada. Okay, orang yang buat jahat antaranya fi samumi wa hamim wa dhillim yahmum. Orang yang buat jahat ini akan dibakar dengan dalam api yang panas. Fi nari jahannam khalidina fiha abada. Orang-orang yang kafir akan dibakar di dalam neraka jahanam buat selama-lamanya. Itu untuk orang kafir. Itu tadi cerita tentang orang yang baik. Dalam Al-Quran juga ada sebut tentang diri kita sendiri. Allah suruh bertafakur. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kamu, apakah kamu tidak melihat? Maknanya Allah minta kita kaji diri kita ini. Ilmu apa tu? Ilmu biologi. Dalam Quran pun ada ilmu biologi dan sebagainya, dan macam-macam lagi lah. Jadi sebenarnya Al-Quran ni adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jika kita adalah betul-betul orang yang bertakwa, maka kita akan jadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk kita di dunia dan juga untuk sampai ke negeri kita akhirat sana. Baiklah, tanpa buang masa, baik kita sama-sama rungkaikan sedikit sebanyak tentang nuzul Quran, tentang sejarah nuzul Quran. Okey.
Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi alqur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkum asy-syahra falyasum, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Surah Al-Baqarah. Seterusnya firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Baiklah, dalam dua ayat ini, dari surah Al-Baqarah dan juga surah Al-Qadr, dalam ini ada menerangkan tentang Al-Quran. Tentang Al-Quran ini diturunkan. Al-Quran ini dia diturunkan. Maknanya Al-Quran ini adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Seterusnya, mari sama-sama kita kenang kembali bagaimana sejarah Rasulullah SAW menerima Al-Quran. Pada satu ketika, pada satu waktu yang dah berlalu, dan cerita ni cerita yang benar, bukan cerita yang tipu. Okey. Rasulullah SAW pada 3 tahun sebelum baginda Nabi SAW menerima wahyu yang pertama, baginda Nabi SAW telah dicintakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersendirian di dalam gua. Maka Rasulullah SAW pun berbekal, bersedialah dengan berbekalkan makanan dan juga minuman yang disediakan oleh isteri tercinta baginda Nabi, iaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi baginda pergilah, bergerak daripada rumah baginda pergi ke Gua Hira, Gua Hira yang terletak di Jabal An-Nur. Jadi baginda di dalamnya, dalam Gua Hira tersebut, baginda beribadah, berfikir, bertafakur pada Allah. Masa itu tidak ada lagi syariat, tidak ada lagi agama Islam yang perlu baginda bawa. Jadi apa baginda buat? Baginda duduk di dalam itu, baginda beribadah dan juga baginda bertafakur, memikirkan tentang ciptaan alam. Dan yang satu lagi yang lagi penting adalah baginda memikirkan tentang umat-umat baginda Nabi SAW. Ya Allah, di dalam kesesatan, di dalam kehinaan, di dalam kemaksiatan. Kaum-kaum Quraisy, kafir-kafir Quraisy tu, minum araknya, berzinanya, membunuh anak perempuannya, apa semualah, macam-macam dosa-dosa yang mereka buat dan Rasulullah tidak tenang. Jadi Rasulullah SAW bersendirian di dalam Gua Hira tersebut adalah pada bulan Ramadan. Setiap kali datang bulan Ramadan setiap tahun, maka Rasulullah akan duduk di dalam Gua Hira itu beribadah dan juga bertafakur di dalamnya. 3 tahun sebelum Rasulullah menjadi Rasul. Jadi apa hikmahnya? Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mentadbir benda ini sejak azali lagi. Secara qadimnya Allah dah takbir benda ni, secara qada Allah dah takbir. Allah nak jadikan Nabi SAW bersedia untuk memikul satu amanah dan tanggungjawab yang sangat besar, iaitu menjadi Rasul kepada umat yang terakhir. Kepada orang Arab pula tu. Historinya baginda Nabi SAW, ketika baginda diutus menjadi Rasul, baginda telah mendapat mimpi yang benar pada genap umur baginda 40 tahun. Kemudian pada umur 40 tahun itulah adalah umur di mana para rasul telah diutuskan, kata ulama. Para rasul, nabi-nabi yang terdahulu, rasul-rasul yang terdahulu, mereka diutuskan menjadi rasul adalah pada umur 40 tahun. Kenapa 40 tahun? Kerana umur 40 tahun ini adalah umur seseorang tu telah mencapai kesempurnaan dia yang tertinggi lah, kesempurnaan daripada bagi seorang manusia. Dalam riwayat Imam Baihaqi, Nabi SAW telah menerima mimpi yang benar itu selama 6 bulan. Pertama sekali sebelum Nabi menerima wahyu daripada Allah, Nabi telah menerima mimpi yang benar. Dalam bahasa Arab ru'yas sadiqah. Jadi mimpi tersebut datang pada Nabi dalam bentuk falaqus sabah, dalam bentuk cahaya pagi. Ulama mengatakan antaranya cahaya pagi itu maksud jelas. Jadi antara pandangan ulama berkenaan dengan waktu baginda Nabi SAW pertama sekali menerima Al-Quran itu adalah pada malam, ada yang kata banyak pandangan, ada yang kata malam
ke-8, ada yang kata malam ke-7, ada yang kata malam ke-17, ada yang kata malam ke-21. Kita kat Malaysia sambut pada malam ke-17 Ramadan. Okey, tapi antara ulama lain berpandangan, kalau tengok apa yang saya nukilkan dekat bawah tu, antara pandangan ulama berkenaan dengan tarikh nuzul Quran adalah pada malam ke-21 Ramadan, hari Isnin bersamaan dengan 10 Ogos 610 Masihi, daripada kitab Rahiqul Makhtum. Okey, yang ni bagi penulis Syekh Mubarak Furi, bagi beliau ini adalah rajih bagi dia lah, bagi beliau lah. Okey. Baiklah, seterusnya kisah baginda Nabi SAW menerima wahyu. Okey, ketika baginda bersendirian di dalam Gua Hira pada umur baginda genap 40 tahun dan ada yang kata 41 tahun. Okey, itu pandangan ulama lah. Okey. Ketika itu baginda bersendirian, baginda telah didatangi oleh satu namus, satu malaikat. Malaikat tu datang dengan mengatakan, bacalah, Iqra. Nabi SAW pun berkata apa? Ma'an Nabi Qari, aku tak boleh nak baca. Lalu malaikat tersebut telah peluk Nabi SAW dengan pelukan yang kuat. Kemudian lepas dilepaskan, buat kali kedua, malaikat tersebut tanya lagi, Iqra. Baginda Nabi tetap menjawab Ma'an Nabi Qari, lalu dipeluk kali kedua dengan erat. Dan kali ketiga ditanya lagi, Iqra. Nabi SAW tidak boleh menjawab dan jawab dengan jawapan yang sama, Ma'an Nabi Qari. Lalu baginda Nabi telah dipeluk oleh malaikat dengan pelukan yang kuat. Dan kemudian sambung malaikat tersebut, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Surah apa tu? Surah Allahu Akbar, lupa surah Al-Alaq, astagfirullahalazim, surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Jadi ini adalah surah yang pertama kali diturunkan pada baginda Nabi SAW. Okey, surah Al-Alaq 1 hingga 5. Bila baginda Nabi SAW dipeluk, terjumpa, suruh baca, tak boleh baca. Okey, jadi baginda takut. Baginda Nabi takut, baginda lari ke arah rumah baginda Nabi. Sampai ke rumah baginda Nabi, ketika itu dalamnya ada isteri baginda, iaitu Sayyidatina Khadijah. Nabi pun sebut, Zamiluni, selimutkanlah aku. Lalu tanpa berkata panjang, Sayyidatina Khadijah pun menyelimutkan suami yang tercinta. Okey, Sayyidatina Khadijah tak kata, kenapa ni bang, kenapa ni, apa ni, tak ada. Dia terus peluk, terus selimutkan Nabi SAW. Okay, seorang isteri yang solehah lah. Kemudian bila Nabi SAW dah reda daripada ketakutan beliau, baginda, lalu baginda pun bertanya, apa kena dengan aku ni? Mali, apa kena dengan aku ni? Tu baginda pun ceritalah, baginda telah didatangi oleh satu namus, satu malaikat, dipeluknya, disuruh bacanya, dan Nabi tidak boleh baca. Okey, Nabi takut sangat pada waktu itu. Lalu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha pun berkata, kalla wallahi ma yukhzika Allahu abada, innaka la tasilu rahimah wa tahmilul kalla wa taksibul ma'duma wa tuqrid dhaifa wa tu'ina ala nawaibil haqq. Kalla wallah, bahkan tidak, demi Allah, Allah tidak akan menghinakan kamu buat selama-lamanya. Sesungguhnya kamu ini menyambung silaturahim, kamu ini menanggung beban, kamu mencari orang-orang yang susah, menolong orang-orang yang susah, kamu membantu menyenangkan ataupun menghormati, memuliakan tetamu, dan kamu menolong di atas kebenaran. Itu adalah kata motivasi daripada isteri baginda Nabi SAW. Kata motivasi tersebut telah menjadikan Nabi tenang. Kata motivasi itu. Jadi kalau kita ada orang takut, ada orang cerita pada kita masalah ke apa ke semua, kita buat apa sebagai orang yang pendengar ni? Kita buat apa? Kita ceritalah yang baik-baik pada dia. Kita bagi dia semangat. Kita cerita kebaikan dia supaya dia rasa tentera. Okey. Seterusnya, inilah perkataan motivasi daripada isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian selepas tu Nabi dan juga Sayyidatina Khadijah pun berjumpa dengan bapa saudara Sayyidatina Khadijah yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ni adalah seorang yang buta, seorang penulis kitab
dia penterjemah lah, boleh katakan penterjemah, menulis kitab Injil di dalam kitab Taurat di dalam bahasa Hebrew atau bahasa Ibrani. Jadi beliau ni telah didatangi oleh Rasulullah, lalu Rasulullah pun menceritakan tentang kisah yang baginda Nabi dapat tu. Lalu Waraqah bin Nawfal pun berkata, inilah malaikat yang diutuskan kepada Nabi Musa. Alangkah baiknya jika aku masih muda, alangkah baiknya jika aku masih hidup ketika kaummu mengeluarkanmu. Bila Nabi dengar Waraqah bin Nawfal berkata pada Nabi bahawasanya kaum Nabi SAW sendiri akan mengeluarkan baginda daripada Mekah, lalu baginda pun bertanya, Amukhrijiyahum, adakah mereka semua ni akan mengeluarkan aku? Lalu Waraqah bin Nawfal pun berkata, ya, tidak ada seorang pun daripada Rasul ataupun daripada orang yang membawa apa yang kamu bawa ini, melainkan dia akan dimusuhi. Tapi sekarang ni kita nak ambil kata semangat, kata yang indah, yang baik daripada bapa saudara Sayyidatina Khadijah. Apa katanya, jika aku hidup ketika kamu diusir oleh kaum, pasti aku akan bantu kamu. Ini sokongan yang tidak berbelah bagi daripada Waraqah bin Nawfal. Tapi malangnya beliau telah wafat sebelum baginda menjadi Rasul. Seterusnya, hikmah penurunan Al-Quran. Al-Quran ni seperti mana kita tahu, dia diturunkan secara sekaligus dan secara beransur-ansur. Apa ada beza kedua tu? Ya, ada beza. Al-Quran ini kita tengok sebab kita berada di bawah naungan tajuk Nuzul Quran, maka kita lihat bagaimana cara penurunan Al-Quran itu. Kita dapat Quran kita macam inilah, dalam bentuk mushaf yang dibeli oleh mak ayah kita dahulu, yang kita beli dengan duit kita sendiri, kita beli sebagai mahar sebagai hantaran untuk nikah dan sebagainya. Jadi kita dapat Quran tu secara dalam bentuk mushaf. Jadi pada zaman Nabi SAW tidak ada lagi Al-Quran yang dibukukan. Jadi macam mana penurunan Al-Quran itu pada zaman Nabi? Kita kena tahu sejarah dia, macam mana turunnya Al-Quran buat pertama kalinya. Jadi ada dua fasa, ada dua cara penurunan Quran. Yang pertama adalah sekaligus dan yang kedua adalah berperingkat. Baik, yang sekaligus ini macam mana dia turun? Kalau kita tengok dalam slide, ada tunjuk daripada Lauh Mahfuz turun ke langit dunia di Baitul Izzah. Lauh Mahfuz di langit sana diturun pula ke langit dunia. Langit dunia namanya Baitul Izzah. Diturunkan daripada situ, daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah ini adalah secara sekaligus. Kita dapat Al-Quran ini dalam bentuk 30 juzuk, 30 juzuk turun. Faham kat langit dunia. Bila diturunkan pada malam Lailatul Qadar, itu pada perselisihan pendapat ulama lah. Tak sama, ada yang kata 17, ada yang kata 21, ada yang kata sebagainya, macam-macam. Dan cara yang kedua, lepas diturunkan secara sekaligus, Al-Quran diturunkan secara berperingkat. Berperingkat ini bila diturunkan? Tadi kita dah cerita Al-Quran diturunkan daripada Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah. Baitul Izzah ni adalah langit dunia. Maka sekarang ni Al-Quran duduk dekat Baitul Izzah. Daripada Baitul Izzah itu diturunkan ke Nabi. Maka itu dilalui secara berperingkat. Diturunkan selama 23 tahun. 23 tahun ni pun ada pendapat yang lain, khilaf lah pada para ulama. Rentetan ataupun mengikutkan, lihatkan pada bagaimana atau berapa lama Nabi menyampaikan dakwah kepada umat baginda Nabi SAW selepas menerima Al-Quran. Itu cara penurunan Al-Quran. Adapun secara hikmah dia pula, ada hikmah ke? Ada hikmah dia. Ada sebab kenapa Allah turunkan Al-Quran secara sekaligus dan secara berperingkat. Dua-dua itu ada sebab. Yang pertama, kita sebut sekaligus dahulu. Kenapa Allah turunkan Al-Quran secara sekaligus? Antara hikmah yang ulama dapat rungkaikan, ulama dapat dapat mencari intisari daripada peristiwa tersebut. Mengapa diturunkan Al-Quran secara sekaligus? Kerana mengkhabarkan besarnya urusan Al-Quran ini kepada penduduk langit.
Itu tujuan dia. Allah nak bagi tahu pada penduduk langit daripada kalangan para malaikat bahawasanya ni benda ni, yakni Al-Quran ini adalah satu kitab yang terakhir yang akan diturunkan kepada Rasul yang terakhir dan akan disampaikan pada sebaik-baik umat. Jadi bila malaikat dapat tahu, dia dapat tengok Quran turun dekat kawasan langit di Baitul Izzah, maka malaikat pun mungkin dia tanya-tanya, kenapa Quran diturunkan kat sini? Apa benda ni? Quran ni kenapa kat sini? Allah nak bagi tahu ni besar ni. Ni besar urusan dia ni. Ni Al-Quran ni adalah kitab terakhir diturunkan pada Nabi yang terakhir dan juga diberikan pada sebaik-baik umat melalui malaikat Jibril, sebaik-baik malaikat. Subhanallah. Itu sekaligus diturunkan di langit, tak turun bawah lagi, tak turun ke bumi. Adapun bila berperingkat, kenapa Allah turunkan Quran pula secara berperingkat? Maksudnya Allah tak turunkan sekaligus seperti mana Allah turunkan kepada Nabi Musa. Allah turunkan kitab Taurat pada Nabi Musa dalam bentuk loh, dalam bentuk papan sekaligus. Sekaligus, ada bentuk papan, ada bentuk mushaf. Sekaligus, maknanya Nabi Musa dapat sekaligus. Tapi kenapa Nabi kita dapat Quran secara berperingkat? Tak dapat sekaligus. Dapat, betul-betul tak dapat. Ada senggang, ada waktu fatrah, lepas tu dapat balik. Waktu fatrah, dapat balik. Macam itulah. Ada peristiwa, dapat. Kadang-kadang tak ada peristiwa apa pun, dapat. Kadang-kadang Sayyiduna Umar pun pernah kata-kata beliau menjadikan asbab turunnya Al-Quran. Boleh jadi. Maknanya Al-Quran tidak turun secara sekaligus. Secara berperingkat diturunkan pada Nabi. Kenapa? Yang pertama, untuk berbeza dengan Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW dapat hafal Al-Quran. Nabi Muhammad bila dapat Al-Quran secara berperingkat, Nabi dapat hafal. Nabi sempat nak menghafal Al-Quran tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah untuk meneguhkan hati baginda Nabi SAW. Buktinya adalah daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi alquranu jumlatan wahidah kadzalika linuthabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Dan orang-orang kafir pun berkata, kalaulah diturunkan, andai katalah, kan elok Quran ni diturunkan secara jumlatan wahidah, secara sekaligus. Lalu Allah jawab apa? Kadzalika linuthabbita bihi fuadak. Itu Allah turunkan secara berperingkat itu. Kenapa? Kerana untuk meneguhkan jiwa kamu, hati kamu. Bila Nabi dapat Al-Quran, Nabi rasa tenang. Bila Nabi tak dapat Al-Quran, Nabi rasa gelisah. Bila Nabi gelisah, Nabi risau, Nabi rasa sedih, kena tomahan daripada kaum dia, kena caci hina dan sebagainya, kena tuduh, fitnah sebagai orang syair. Syair ni maksud dia seorang penyair. Kemudian dia ditohmah sebagai seorang yang majnun pun ada, seorang gila pun ada. Allahu Akbar. Seorang kahin pun ada, seorang tukang tilik. Macam-macam tohmahan yang Nabi terima demi menyampaikan dakwah. Jadi Nabi rasa sedih. Bila Allah turunkan Quran, Nabi rasa tenang, tenteram, gembira, kerana Allah sentiasa bersama dengan Nabi SAW. Jadi ada ketika itu terputusnya wahyu. Makna ketika baginda dapat wahyu yang pertama, iaitu surah Al-Alaq tadi, sebelum sampai surah yang kedua, wahyu yang kedua, terputusnya wahyu tersebut. Hikmah kenapa terputusnya wahyu itu, supaya dapat memberikan ruang agar hati baginda Nabi SAW tenang. Lepas Nabi terima wahyu yang pertama, Nabi takut, betul? Nabi takut, Nabi rasa gelisah, tak tahu kenapa, apa salah Nabi dan sebagainya. Bila lama-lama Nabi rasa rindu. Lama-lama dah macam nak jumpa lagi tu, nak jumpa lagi tu. Itulah bila Nabi dah tenang, Nabi rasa nak jumpa, Allah bagilah yang kedua, surah yang kedua. Dalam riwayat Imam Bukhari, ketika Rasulullah berjalan, baginda terdengar suara daripada langit. Lalu bila baginda dongak ke langit, baginda telah melihat malaikat Jibril AS di dalam bentuk yang asal, duduk di atas kursi antara langit dan bumi penuh. Lalu Rasulullah SAW pun takut. Kembalilah beliau, baginda, ke rumah, minta agar diselimuti. Lalu turunlah surah Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir.
Lalu baginda Nabi SAW pun menyampaikan dakwah baginda. Okey. Ada yang mengatakan ya ayyuhal muzammil dulu, kemudian ya ayyuhal mudassir. Itu pandanganlah. Okey. Jadi saja daripada saya. Alhamdulillah, semoga apa yang saya sampaikan sikit ini dapat berikan sikit sebanyak manfaatlah kepada para pendengar semua, insya-Allah. Okey, semoga kita dapat sama-sama menghayati Al-Quran, terutamanya pada bulan Ramadan ini. Bulan yang mulia ini kita usaha betul nak habis. Kita akan usaha sungguh-sungguh untuk memahami isi Al-Quran. Okey, sama-sama kita baca, sama-sama kita faham terjemahan dia. Dengan itu insya-Allah dia akan beri kesan pada hati. Okey, jadi kalau kita kata perlu ke untuk kita bacakan terjemahan, kan? Maksudnya perlu ke kita hanya baca Quran, kita perlu baca apa? Tak payah baca terjemahan. Patut kita nak mentadabbur Quran ni, kita kena baca terjemahan. Okey, jawapannya adalah tak apa. Teruskan baca Al-Quran dalam bulan Ramadan. Nanti insya-Allah bila kita terus baca Quran secara istiqamah, nanti Allah akan bersihkan hati. Bila hati kita bersih, mudah untuk kita tadabbur Al-Quran, mudah untuk kita keluarkan hikmah-hikmah yang ada di dalam Al-Quran. Okey, teruskan insya-Allah. Semoga kita, saya dan semua mendapat redha Allah, mendapat hidayah dan taufik daripada Allah. Dan semoga kita diterima dalam bulan Ramadan ini, diterima puasa kita dan amal-amal kita insya-Allah, dan kita keluar daripada bulan Ramadan ini dalam keadaan terampuni dosa insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.